Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelas sains kita sambung kelasnya minggu lepas. Iaitu minggu lepas kita belajar mengenai gerhana bulan. Hari ini yang kedua pula. Yang kedua kita belajar mengenai gerhana matahari. Bagaimana gerhana matahari berlaku? Gerhana matahari dia lain sikit. Okay? Gerhana matahari ni gerhana bulan dia berlaku pada waktu malam. Tapi gerhana matahari berlaku pada waktu siang. Bila kita nampak matahari waktu siang, sebab tu dia berlaku pada waktu siang. Okay. Macam mana gerhana matahari dia berlaku? Okay. Apabila matahari, bulan, bumi dia berada dalam garis lurus. Dia berada tepat dalam garis lurus. Okay. Dan dia berlaku hanya pada hanya berlaku pada satu hari bulan. Satu hari bulan iaitu fasa bulannya adalah fasa bulan anak bulan. Masa anak bulan je dia berlaku. Iaitu satu hari bulan ni bukannya bulan saya cakap dulu bukannya 1 Januari, 1 Februari, Mac, April. Dia kalender kamari, tarikh dalam bulan Islam. Kalender kamari nama dia, okay? 1 Muharram, 1 Syawal, 1 Muharram, Safar, Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, tapi tak tahu bila, tapi dia cuma berlaku pada satu hari bulan, okay? Dan mesti macam ni dalam garis lurus. Sebelum ni hari tu awak belajar gerhana bulan. Gerhana bulan dia terbalik, bulan ni berada di sebelah sini. Kalau gerhana matahari, bulan berada di tengah. Gerhana matahari, bulan di tengah. Gerhana bulan, bumi di tengah. Okay? Jadi jangan keliru yang tu. Jadi bila nak sebut macam mana gerhana matahari berlaku? Apabila matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garis lurus. Itu dia. Baik, seterusnya kita tengok gambar ini daripada buku teks awak muka surat 168 dan 169. Bagaimanakah gerhana matahari berlaku? Tengok yang ini. Gerhana matahari akan berlaku apabila bulan melindungi bumi. Bulan melindungi bumi. Ini bulan, dia melindungi bumi, dia duduk tengah. Daripada siapa? Daripada cahaya matahari. Cahaya matahari ni dia nak mengarah ke bumi. Tapi yang ni pula bulan pula menghalang dia. Dia halang apa? Dia halang cahaya matahari supaya kena dekat bumi. Sama ada secara keseluruhan atau sebahagiannya. Saiz bulan lebih kecil pada matahari. Maka bayang-bayang bulan terbentuk adalah kecil dan tidak cukup besar untuk menutup keseluruhan bumi. Saiz bulan ni kecil, lebih kecil daripada matahari. Jadi bayang-bayang dia tak boleh tutup satu bumi ni, cuma boleh tutup sikit je. Kalau kelas hari tu kita belajar gerhana bulan, bulan duduk di sini. Bayang-bayang bumi boleh menutup keseluruhan bulan. Sebab apa? Sebab bumi ni lebih besar pada bulan. Tapi yang ni dia terbalik, bulan kecil. Jadi tak semua bahagian akan gelap di bumi. Cuma bahagian yang tepat saja, tepat berada di garis lurus ni akan menjadi gelap. Yang ini gelap tak? Yang ni gelap juga, tapi yang ini nama dia gerhana separa. Masih nampak lagi cahaya matahari. Tapi yang sini langsung tak nampak cahaya matahari, gelap. Hari siang gelap macam malam. Itu yang berlaku kat sini. Hari siang, tengah siang, matahari tiba-tiba jadi gelap. Cahaya matahari bergerak dalam garis lurus. Itu sifat cahaya. Cahaya bergerak lurus. Tidak dapat menembusi objek legap. Ini objek legap. Mesti ada sifat cahaya. Sifat cahaya pertama bergerak lurus. Yang kedua tidak boleh tembusi objek legap. Apabila cahaya terkena objek legap, apa yang berlaku? Terbentuklah bayang-bayang. Inilah bayang-bayang
bulan berada di bumi. Bulan berada di antara matahari dan bumi, berada di tengah-tengah semasa gerhana matahari, dan mesti dalam garis lurus. Tak boleh bulan ni berada kat sini berlaku gerhana, tak boleh. Kat sini tak boleh, dia mesti garis lurus dalam satu garisan ni, lurus, garis lurus baru berlaku. Dah maksudnya dia berada selari. Kalau bulan berada di sini tak boleh, bumi berada di sana, bulan sini tak boleh. Kemudian bulan menghalang cahaya matahari dari sampai ke bumi. Ini dia menghalang sebab tak boleh tembusi objek legap. Gerhana boleh dilihat di kawasan bayang-bayang bulan pada waktu siang sahaja. Gerhana matahari boleh berlaku apabila bulan berada di fasa anak bulan. Ingat, berlaku pada fasa anak bulan. Bila fasa anak bulan? 1 hari bulan, kalender kamari. Kalau gerhana bulan berlaku pada 15 hari bulan, fasa bulan purnama. Tapi gerhana matahari dia fasa anak bulan, 1 hari bulan. Apakah faktor-faktor dia yang berlakunya gerhana matahari ni? Sama saja faktornya macam berlakunya gerhana bulan, iaitu cahaya tak boleh tembusi objek legap. Ni sifat dia. Bila kena objek legap, jadilah bayang-bayang. Yang kedua, cahaya bergerak lurus. Itu sifat cahaya sentiasa bergerak lurus. Dia tak boleh, cahaya ni tak boleh, ada halangan, kita naik ke atas ni, suluh bumi, kita suluh bumi dari atas, tak boleh. Sebab cahaya sifat dia sentiasa bergerak lurus. Dan last sekali, peredaran bulan mengelilingi bumi. Ni yang berlaku sama juga macam gerhana bulan. Dia beredar mengelilingi bumi. Bulan ni sampai satu masa, apabila dia berada dalam garis lurus, terkena kat sini, jadilah gerhana matahari. Kalau dia pusing sini, berada garis lurus kat sini pula bulan dia, jadi apa? Gerhana bulan. Sebab apa? Sebab bumi berada di tengah. Ni kalau garis lurus, berada dalam satu garis lurus. Kalau gerhana bulan, dia berlaku mungkin boleh sampai 3 kali setahun. Tapi gerhana matahari berlaku sekurang-kurangnya 2 kali setahun, paling kurang 2 kali. Tempoh kejadian gerhana matahari biasanya beberapa minit sahaja, berbanding gerhana bulan. Gerhana bulan dia mengambil masa beberapa jam. Maksudnya daripada dia masuk ke kawasan gelap sampai keluar tu beberapa jam. Tapi gerhana matahari sekejap sahaja, beberapa minit dia masuk kawasan gelap ni. Bulan ni masuk kat sini, dapat kawasan gelap, lepas tu dia terus cepat keluar. Dia keluar sebab hanya dalam beberapa minit je. Sebab apa boleh kata yang ini orang kat sini gelap sekejap saja, beberapa minit je? Sebab apa? Sebab bulan ni dia kecil dibandingkan dengan bumi. Jadi bulan tu kecil, dia sekejap dia lalu. Dia lalu sekejap dekat sini. Kalau kat sini bumi tu besar, bayang-bayang bumi tu besar, banyak pusing. Jadi itulah sebabnya. Baik, dekat sini kita tengok bagaimana gerhana matahari separa gerhana matahari penuh. Yang ini contoh, ni gambar rupa matahari. Kita lihat matahari, gerhana matahari separa. Ini separa. Dia masih nampak lagi matahari. Maksudnya bila dia bulan tu dia bergerak, dia menutup matahari. Tutup sikit, lepas tu banyak sikit, sampai satu tahap dia tutup hampir keseluruhan. Maksudnya yang ini berada dalam garis lurus. Kalau kita berada dekat sini, kita boleh nampak macam ni. Maksudnya dekat kawasan bahau ni semua gelap macam hari malam, sebab tak ada cahaya matahari, dan berlaku sekejap je. Dan dia tutup ni, tapi dekat luar ni ada nampak cahaya. Ini nama dia gerhana matahari penuh. Dan ada nama lain dia gerhana cincin, nama dia. Rupa dia macam cincin. Dan
Yang luar ni juga dinamakan corona. Nampak cahaya matahari ni keliling. Ni gelap. Kemudian bulan tu pun keluar, nampak balik. Nampak balik cahaya matahari penuh. Hanya berlaku dalam beberapa minit sahaja. Yang ini dia. Gerhana matahari penuh dapat dilihat kawasan bayang-bayang bulan yang gelap sepenuhnya. Kat sini boleh nampak ni. Kat sini sahaja. Dia tengoklah, nasiblah macam negara mana yang dapat tu. Negara mana yang dapat tu beruntunglah dapat gerhana matahari penuh. Dapat rasa hari siang pukul 12 tengah hari macam malam. Pukul 12 tengah hari contohnya jadi gelap gelita malam. Tapi berlaku sekejap. Itulah keajaiban. Jadi gerhana matahari ni kita nak tengok waktu siang, dan kita kena tengok ke arah matahari. Ni matahari ni. Jadi kita nak tengok dia tak boleh tengok macam tu je, buka mata tengok matahari, tak boleh. Sangat bahaya, boleh menyebabkan mata buta. Jangan sesekali melihat terus ke arah matahari tanpa menggunakan penuras khas. Ada penuras khas dia, ada alat dia yang kita boleh tengok matahari. Sebab bila kita guna alat khas dia, kita akan nampak bulat macam ni je matahari. Cahaya dia kita tak nampak begitu terang. Itu dia. Jadi kita boleh nampak, tak boleh tengok dengan mata kasar awak. Boleh menyebabkan buta. Boleh merosakkan mata awak. Baik, jadi itu saja gerhana matahari. Jadi saya nak awak tengok video gerhana matahari. Macam mana gerhana matahari berlaku? Kita tengok. Yang minggu lepas kita tengok video gerhana bulan kan. Ini kita tengok gerhana matahari. Untuk video yang lain-lain awak boleh tengok dalam YouTube, banyak sangat. Ini saya tunjukkan video yang hampir yang cantik lah, boleh dikatakan yang ni saya dapat pilih. Kita tengok video. Baik, ini kita akan tengok video kejadian gerhana matahari. Kita tengok video time lapse. Time lapse ni maksudnya video ini dilajukan. Kalau ikutkan memang lama kita tengok. Tunggu gerhana matahari tu lama. Jadi ini time lapse dilajukan. Kita tengok. Itu dia matahari. Matahari dia ditutup oleh bulan. Ditutup oleh bulan. Sekarang ni dekat bumi ni, kita nampak, dari bumi kita akan nampak macam ni. Kita pakai alat dia. Lepas tu nanti tengok. Tu dia. Terus gelap. Nampak matahari, gerhana matahari cincin, gerhana matahari penuh. Macam ni lah keadaan di bumi kalau kita tengok. Hanya beberapa ketika lepas tu dia keluar balik, bulan pun keluar balik. Nampak balik matahari. Dia jadi gerhana separa. Lepas tu nampaklah cahaya matahari sepenuhnya. Siang balik. Tadi gelap, lepas tu siang balik. Ini contoh. Baik, awak dah tengok tadi video gerhana matahari. Jadi itulah satu keajaiban alam yang akan berlaku dan pasti akan berlaku lagi. Harap nanti bila berlaku lagi kita boleh lihat lagi. Saya pun banyak kali dah dapat tengok kedua-dua jenis gerhana bulan, gerhana matahari. Kejadian alam yang sangat ajaib. Baik, untuk tugasan hari ini saya nak awak lakarkan kejadian gerhana matahari. Lakarkan seperti dalam muka surat, buku teks muka surat 168, 169. Lukis dalam buku awak, lukis besar-besar. Gerhana bulan dah lukis, lepas tu hari ni gerhana matahari. Kemudian labelkan. Kemudian nombor 2, senaraikan faktor-faktor menyebabkan gerhana matahari. Sebenarnya faktor dia sama saja, sama dengan faktor kejadian gerhana bulan. Sama, faktor kedua-duanya sama. Baik. Jadi itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi untuk kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.